Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adriana Damia binti Muhammad Zaini dari kelas TPSU 4A. Okey, saya akan mulakan dengan pengenalan bagi The Local Food Sendirian Berhad. The Local Food ini merupakan sebuah perniagaan perkongsian dan juga ia menjalankan perniagaan menjual makanan tempatan orang Melayu serta menjalankan perkhidmatan penghantaran makanan kepada pelanggan dengan menggunakan nama The Local Food. Seperti yang korang tahu, visi syarikat kami ialah tidak perlu pergi ke tempat lain untuk mencari makanan tempatan, datang sahaja ke kedai kami, pelbagai makanan kami sediakan. Manakala misi kami pula ialah yang mengekalkan keaslian tempatan. Dan juga tagline kami ialah The Local Food Makes Us Together. Okey, saya teruskan dengan latar belakang syarikat The Local Food Sendirian Berhad. The Local Food Sendirian Berhad merupakan sebuah perniagaan perkongsian yang ditubuhkan oleh 5 orang rakan kongsi. Penubuhan perniagaan ini adalah hasil daripada cetusan idea 5 orang rakan kongsi mengenai makanan tempatan yang ada di Malaysia. Maka lahirlah satu ilham terhadap penghasilan barisan makanan tempatan syarikat kami. Perniagaan ini baru ditubuhkan pada awal tahun 2021 dan mendapat bimbingan pihak yang sangat berpengalaman. The Local Food Sendirian Berhad ini juga adalah syarikat perniagaan yang menjual 4 jenis makanan tempatan yang dipilih oleh kami sendiri dan aktiviti penjualan berlaku secara bersemuka. Selain itu, kami juga melakukan perkhidmatan penghantaran makanan kepada pelanggan. Syarikat ini diberikan nama Local Food kerana ingin menonjolkan aura tempatan yang akan menarik perhatian orang ramai dan bersesuaian dengan tujuan perniagaan syarikat kami yang sangat mementingkan kegembiraan pelanggan apabila makan makanan yang dihasilkan oleh kami dengan penuh ikhlas. Kami juga memohon pembiayaan kewangan yang berjumlah sebanyak RM20,000 dari Majlis Amanah Rakyat MARA untuk pembelian aset dan peralatan seperti mesin dan juga barang-barang dapur untuk memudahkan lagi perniagaan dapat dikembangkan lagi operasinya. Nampaknya masa sangat mencemburui kita. Tak apa, saya teruskan dengan profil syarikat The Local Food Sendirian Berhad. The Local Food Sendirian Berhad ini merupakan sebuah perniagaan yang menyediakan makanan tempatan yang beralamat di nombor 11 Laluan Terengganu 7, Desa Terengganu 31750, Perak. Perniagaan kami ini merupakan perniagaan yang menjual makanan tempatan dan menyediakan perkhidmatan penghantaran ke rumah juga. Tarikh mula perniagaan kami ialah pada 26 April 2021 dan jangan risau, kami punya syarikat telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan yang terakhir sekali ialah latar belakang rakan kongsi. Rakan kongsi pertama dalam syarikat The Local Food Sendirian Berhad ialah Nur Dabitah binti Muhammad Nazri yang beralamat di nombor 11 Laluan Desa Terengganu 7, Desa Terengganu 31750, Perak. Nur Dabitah juga mempunyai kelulusan SPM, STPM dan juga Diploma Pengurusan Haji dan Umrah dan juga mempunyai pengalaman bekerja iaitu menjadi juruwang di stesen minyak dan juga menjual aiskrim secara kecil-kecilan di rumah. Seterusnya, rakan kongsi kedua ialah Fatin Sabrina binti Jasni yang beralamat di Blok 010408 Flat D BKL, Kampung Kerinci 59200, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Fatin tidak mempunyai pengalaman bekerja, akan tetapi Fatin mempunyai kelulusan akademik dalam SPM dan juga Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Seterusnya, kami ada rakan kongsi yang ketiga iaitu Nur Natasha binti Muhammad Fuad Kamal beralamat di B218 Pangsapuri Sri Rincing, Seksyen 5, Bandar Rincing 43500, Semenyih, Selangor. Nur Natasha yang berkelulusan akademik dalam SPM dan juga Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Natasha juga mempunyai pengalaman kerja berniaga dan juga kerja di kedai makan. Di samping itu, rakan kongsi yang keempat ialah Nur Safa Irdina binti Abdullah Sani yang beralamat di 93 Padang Kunyit MKM Telaga Mas 06400, Pokok Senap, Kedah. Nur Safa mempunyai kelulusan akademi dalam SPM dan juga Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Nur Safa juga mempunyai pengalaman kerja di Pasaraya.
Dan yang terakhir sekali ialah rakan kongsi kelima, iaitu saya sendiri, Putri Adriana Damia binti Muhammad Zaini, yang beralamat di Lot 11695, Lorong Haji Omar, Kampung Delih 41250, Klang, Selangor. Saya juga mempunyai kelulusan akademik dalam SPM dan juga diploma pengurusan haji dan umrah. Saya juga mempunyai pengalaman kerja menjual makanan dan juga minuman. Sampai di sini saja penerangan saya. Saya akan teruskan dengan pembentang seterusnya. Terima kasih. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Davita binti Muhammad Nazri daripada DPSU 4A dan nombor matrik saya ialah DHU 2020247772. Hari ini saya akan buat penerangan sedikit mengenai rancangan organisasi. Okeylah, saya akan sambung di sebelah. Okey. Baiklah, saya Nur Davita ingin meneruskan dengan 2.0 iaitu rancangan organisasi. Baiklah. Visi kami ialah tidak perlu pergi ke tempat lain untuk mencari makanan tempatan. Datang sahaja ke kedai kami, pelbagai makanan kami sediakan. Okey, itu visi kami. Untuk tagline kedai kami pula ialah The Local Food Make Us Together. Okey, manakala objektif kami ialah mengekalkan rasa keaslian makanan tempatan dan juga untuk menyambung legasi makanan tempatan kita supaya tidak dilupakan. Okey, baiklah. Yang kedua ialah 2.2 iaitu carta organisasi. Okey, kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu saya Nur Davita binti Muhammad Nazri sebagai ketua eksekutif, yang kedua Fatin Sabrina sebagai ketua pentadbiran dan Putri Damia sebagai ketua pemasaran, manakala Non Natasha sebagai ketua operasi dan Safaidina sebagai ketua kewangan. Baiklah, kita sambung lagi dengan jumlah kos pentadbiran. Baiklah, antara peralatan pentadbiran kami ialah sistem komputer yang berharga RM2,500, manakala sistem bunyi pula RM600, skrin sentuh ataupun kotak di kaunter bayaran ialah RM4,000. Dan untuk kami punya delivery penghantaran, kami menggunakan telefon pintar, satu untuk pemandu motor dan lagi satu untuk kami yang di kedai. Dan total kami punya senarai kos peralatan pentadbiran ialah RM12,000, manakala bajet untuk pentadbiran kami ialah sebanyak RM15,000. Itu sahaja. Baiklah, yang seterusnya ialah sasaran pasaran. Okey, analisa sasaran pasaran kami ialah kawasan yang menjadi sasaran utama pelanggan kami ialah kedai kami yang berada di jalan utama ke bandar. Dan mengikut analisa sasaran pasaran kami, majoriti pelanggan kami ialah kelas pendapatan mereka ialah anggaran RM1,000 ke RM5,000 dan antara umur ialah daripada 20 ke 50 tahun pelanggan kami itu, dan terdiri daripada lelaki dan wanita yang berkerjaya. Dan makanan kegemaran yang sering mereka beli ialah nasi lemak, nasi kerabu, nasi dagang dan nasi lemak. Dan tapi majoriti yang selalu membelinya ialah nasi kerabu ialah paling utama yang dibeli oleh pelanggan kami. Okey, kita sambung sedikit dengan perbelanjaan pentadbiran. Okey, jumlah keseluruhan pentadbiran kami ialah sebanyak RM60,349 dan terdiri daripada aset tetap kami, modal kerja, lain-lain perbelanjaran dan praoperasi kami. Dan totalnya ialah RM60,349 untuk perbelanjaan pentadbiran kami. Baiklah, yang terakhir saya akan terangkan sedikit analisa pesaing yang terdapat di sekeliling kami dan kelebihan dan keburukan yang terdapat di sekeliling kami. Okey, baiklah. Yang pertama, pesaing kami ialah daripada restoran Korean dan mereka menjual pelbagai jenis makanan Korea. Dan semua yang kita semua tahu, sekarang ini makanan Korea menjadi trend utama dalam masyarakat remaja kini dan membuatkan kami punya gerai agak sedikit tenggelam. Okey, dan kelebihan yang kami dapat di situ ialah merupakan satu-satunya restoran yang dihidangkan makanan Korea, manakala kelemahan untuk kedai restoran Korean ini ialah diorang ni kekurangan pekerja dan pekerja yang tidak mahir tentang makanan Korea. Okey, yang kedua ialah Rahman Tom Yum dan mereka menjual pelbagai
aneka masakan panas, dan itu ialah satu juadah yang sering dicari juga oleh masyarakat kita, dan setiap yang diminta akan dimasak. Jadinya akan Rahman Tom Yum ni jadi pesaing yang tegar untuk kami, kerana setiap apa yang pelanggan inginkan, mereka boleh melakukannya makanan tersebut. Dan kelebihan mereka ialah mempunyai tempat yang strategik dan mempunyai banyak pilihan makanan, manakala kelemahan mereka ialah rasa makanan yang kurang memuaskan dan terdapat makanan yang agak mahal di situ. Okey, pesaing kami yang terakhir ialah Cyber Cafe, iaitu mereka menyediakan perkhidmatan internet dan komputer sambil menikmati makanan. Dan seperti yang kita tahu, remaja kini apa-apa pun mesti memerlukan gadget, dan di situ juga ialah menjadikan mereka utama untuk masyarakat remaja lah, sebab mereka mempunyai internet yang laju dan kemudahan komputer, dan untuk remaja lelaki boleh stream game, boleh bermain media sosial. Okey, tapi kelebihan mereka ialah mereka dapat menyediakan permainan komputer dan menjadikan tarikan golongan remaja, manakala kelemahan mereka ialah kafe yang menyediakan minuman yang agak mahal dan mereka mengambil charge yang mahal terhadap minuman mereka di kafe tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Sabrina Bedi Jasni. Saya daripada kelas DPSU 4A dan saya punya nombor matrik DSU 2020248117. Hari ini saya akan menerangkan tentang rancangan operasi kedai kami, iaitu di Local Food. Kedai kami menjual 5 makanan masakan tempatan, iaitu kami ada nasi tomato, nasi kerabu, nasi dagang, nasi lemak dan roti john. Kedai kami menjangkakan permintaan setiap bulan sebanyak 50 pack setiap jenis makanan yang kami sediakan dan dianggarkan 10 kali pengeluaran dalam setiap bulan. Di Local Food juga kami mempunyai 6 orang pekerja, iaitu 5 orang perempuan dan 1 orang lelaki. 3 orang perempuan itu akan berada di bahagian dapur. Mereka akan beroperasi di bahagian dapur. Apa yang mereka buat adalah mereka akan memasak, mereka akan mencuci pinggan dan sebagainya yang bahagian dapur. Seterusnya bahagian di tengah tu, yang bahagian pelanggan itu akan ada orang ambil order. Mereka akan duduk di kaunter menunggu pelanggan bayar duit dan membersihkan bahagian meja dan memastikan dan membuat aktiviti berkaitan bahagian depan. Seterusnya, penghantar makanan pula, dia akan menghantar makanan ke rumah pelanggan. Seterusnya, proses pengeluaran kami mempunyai 2, iaitu secara walk-in, iaitu pelanggan datang ke kedai kami dan duduk makan di situ, ataupun kami membuat penghantaran ke rumah pelanggan. Maksudnya pelanggan tu boleh tempah makanan kat kami akan hantar makanan tu ke rumah mereka masing-masing. Waktu operasi kedai kami ialah dari pukul 8 pagi hingga 12.30 hari saja. Kami tak buat selalunya kedai-kedai makan akan membuka 1 hari penuh, tapi kedai kami tidak. Kami akan membuka 8 pagi hingga 12.30 hari sahaja. Okay, kedai kami hanya buka pada Jumaat, Sabtu dan Ahad saja. Selalunya kadang-kadang kedai makan buka setiap hari dan diorang akan cuti Sabtu atau Ahad, tetapi kedai kami berbeza. Kami hanya buka pada Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Seterusnya saya akan menerangkan susu atau di Local Food. A dan B merupakan tandas. A, tandas bagi perempuan. B, tandas lelaki. Ini kerana kami mengasingkan tandas ini kerana untuk memberi keselesaan kepada pelanggan untuk datang makan ke kedai kami. Seterusnya, C merupakan tempat basuh tangan. D merupakan pintu belakang dapur. Dan E merupakan dapur. F merupakan store. Kenapa store diletakkan di sebelah dapur? Ini bagi memudahkan pekerja untuk mengambil sebarang bahan ataupun apa-apa di dalam store yang terletak di dalam store. Kalau store kami letak tempat yang jauh,
Ini menyusahkan pekerja kami untuk mengambil barang dan ia akan mengambil masa yang lama untuk menyiapkan sesuatu masakan itu. Seterusnya, G merupakan pintu ke dapur. Pintu ni dibuat untuk memudahkan pihak pekerja kaunter untuk mengambil makanan, untuk menghantar pesanan kepada pihak yang bekerja di dapur. Seterusnya, J dan I ni merupakan tempat pelanggan. Tempat pelanggan duduk, ada meja, ada kerusi di situ. Dan H merupakan kaunter. Kaunter ni disediakan untuk senang untuk membuat pembayaran di situ. Dan L merupakan tempat menunggu untuk rider, tempat rehat rider sementara menunggu masakan untuk hantar ke rumah pelanggan. Dan akhir sekali merupakan pintu masuk utama. Pintu masuk utama ini adalah khas untuk pelanggan masuk kedai kami dan kami mengalung-alungkan pelanggan untuk datang ke kedai kami. Seterusnya saya akan menerangkan tentang rancangan pengeluaran secara bulanan. Jualan bulanan kami tidak menentu, ada kalanya pengeluaran banyak dan ada kalanya pengeluaran kami sedikit. Saya akan memberitahu kenapa faktor jualan kami meningkat. Pertama sekali, kami memulakan promosi di media sosial. Seterusnya, pelanggan mula berminat dengan kedai kami. Seterusnya, kami menyediakan penghantaran ke rumah pelanggan. Kami juga membayar artis dan Insta famous untuk membuat food review agar kedai kami lebih lagi dikenali. Seterusnya, membuat promosi pada bulan-bulan penting seperti bulan kemerdekaan dan bulan kedai kami dibuka. Ini juga penting untuk menarik minat pelanggan untuk datang ke kedai kami. Seterusnya dan yang terakhir adalah merupakan cuti sekolah. Faktor jualan kami menurun ataupun sedikit iaitu pada permulaannya kedai kami baru memulakan perniagaan. Seterusnya, pelanggan kurang percaya dengan kedai kami kerana kami baru mula dan tak dapat lagi pelanggan yang betul-betul minat. Seterusnya, persaingan dari kedai makanan di sekitar kedai kami. Seterusnya, saya akan menerangkan senarai bahan mentah. Pertama sekali, kami membeli semua bahan yang digunakan semasa melakukan penyediaan masakan. Kami akan memastikan masakan kami itu semua bahan dia kami beli dengan cukup. Seterusnya, kami membuat senarai panjang ketika membeli bahan. Tak ada bahan yang terkecuali, semua kami masukkan. Walaupun barang tu kecil, tetap kami akan masukkan dalam senarai panjang kami. Seterusnya, kami juga beli bahan dalam kuantiti yang lebih bagi memudahkan kerja kami. Kerana kalau kami membeli kurang daripada yang biasa, ianya akan mengganggu kami punya pekerjaan apabila kami membuka kedai nanti. Seterusnya, kami menganggarkan semua bahan mentah digunakan untuk menyediakan makanan kami ialah 56 bahan bagi 5 masakan kami. Seterusnya, senarai pembekal. Kami memilih pembekal yang menyediakan barang yang berfungsi dengan baik, mempunyai semua bahan mentah yang dicari dan paling penting boleh digunakan dalam waktu yang lama kerana kami buka kedai ni bukan jangka yang pendek, kami nak buka kedai ni untuk jangka yang panjang. Seterusnya, kami juga menggunakan, ada yang kami membeli secara tunai dan ada yang kami menggunakan secara kredit. Yang dekat-dekat dengan kami membayar secara tunai, dan kalau ada yang jauh daripada kami membayar secara kredit. Seterusnya, senarai pekerja bahagian pengeluaran. Gaji kami tidak dibayar dengan nilai yang sama. Ada pekerja yang dapat gaji yang banyak, ada pekerja yang dapat gaji yang sedikit. Gaji kami dibayar mengikut skop dan tanggungjawab yang ditetapkan. Seperti yang kawan saya terangkan tadi, tanggungjawab kami bagaimana. Seterusnya, senarai peralatan dan mesin. Kami mencari kedai yang menjual dengan harga yang berpatutan dan mampu milik. Seterusnya, kami memastikan keadaan peralatan dan mesin yang dibeli dalam keadaan yang berfungsi
dan dalam keadaan yang baik. Seterusnya, perbelanjaan operasi. Kami menambahkan semua iaitu kami menambahkan aset tetap, modal kerja, praoperasi dan daripada situ kami akan dapat jumlahnya. Itu sahaja daripada saya tentang rancangan operasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha binti Mama Fuan Kamal daripada kelas DPSU 4B. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang rancangan pemasaran perniagaan kami. Produk perniagaan kami adalah makanan tempatan. Antara yang kami sediakan adalah nasi lemak. Seperti yang semua tahu, nasi lemak sentiasa menjadi makanan kegemaran rakyat Malaysia. Selain itu, kami juga menyediakan nasi dagang, nasi tomato dan nasi kerabu. Bukan sahaja rakyat Malaysia yang meminati makanan yang saya sebutkan tadi, malah terdapat beberapa pelancong yang datang ke Malaysia juga turut menggemari makanan tersebut. Jadi, saya akan teruskan dengan maksud rancangan pemasaran. Apa itu rancangan pemasaran? Rancangan pemasaran merupakan salah satu elemen penting dalam rancangan perniagaan. Tanpa rancangan pemasaran yang baik, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan agak sukar untuk menembusi pasaran dan bersaing dengan produk-produk lain. Oleh itu, amatlah penting untuk merancang rancangan pemasaran dengan baik dan teliti. Seterusnya, saya akan berkongsi sedikit ramalan jualan perniagaan kami. Pada bulan Januari hingga Julai, ramalan jualan meningkat dengan baik pada setiap bulan kerana kami membuat promosi di media sosial dan kami juga menyediakan perkhidmatan makanan. Selain itu, kami juga membayar artis dan insta famous untuk mempromosikan makanan kami. Manakala pada bulan Ogos pula, ramalan jualan sedikit jatuh kerana pesaing yang berada di keliling kami lebih mendapat perhatian oleh orang yang lalu lalang, terutamanya restoran Korea. Tetapi pada bulan September hingga Ogos, ramalan jualan kami meningkat semula kerana kami mempromosikan makanan kami di media sosial dengan kerap. Seterusnya adalah strategi pemasaran. Saya akan berkongsi 2 di antara 4 elemen penting dalam strategi pemasaran. Antaranya ialah promosi. Promosi adalah sangat penting dalam memajukan perniagaan. Jadi, kami sentiasa mempromosikan restoran kami melalui media sosial, iaitu Facebook, kerana ramai yang menggunakan aplikasi Facebook untuk mencari maklumat atau restoran-restoran yang menarik di sekitar mereka. Selain itu, kami juga membayar artis untuk membuat review makanan yang kami sediakan. Kami juga menggunakan flyers untuk mempromosikan restoran kami. Dan yang terakhir adalah saluran agihan. Saluran agihan yang kami gunakan adalah penghantaran makanan bagi pelanggan yang ingin membeli makanan yang kami sediakan. Dengan ini, pelanggan tidak perlu keluar rumah untuk rasa atau cuba makanan kami. Pelanggan boleh membuat pesanan secara atas talian dan tunggu saja sehingga pesanan yang dibuat sampai di depan rumah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Nur Safaidina binti Abdullah Sani daripada kelas DPSU 4A. Bernama metrik DHU 2020244646. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan kewangan restoran kami, iaitu di Local Food Sendirian Berhad. Yang pertama, kepentingan rancangan kewangan. Rancangan kewangan ini adalah suatu proses di mana seseorang individu atau syarikat perlu merancang masa hadapan dalam memenuhi matlamat kewangan dan perancangan kewangan yang menyeluruh. Okey, rancangan kewangan ini bukan sahaja dia disediakan untuk individu tetapi juga untuk syarikat. Tak kisahlah syarikat travel ataupun syarikat apa-apa yang menggunakan kewangan.
Okey, seterusnya rancangan kewangan juga dapat mengenal pasti cara-cara membuat belanjawan, menabung dan membelanjakan wang dalam suatu tempoh masa yang tertentu. Okey, bila kita membuat rancangan kewangan ni, kita dapat mengenal pasti duit untuk dibelanjakan ataupun merancang untuk menabung dan membelanjakan wang waktu kecemasan. Okey, hal ini kerana dapat mengelak kita daripada perbelanjaan berlebihan ataupun hutang yang tidak terurus serta kebangkrapan ataupun kebergantungan kepada orang lain. Okey, kalau kita tak buat rancangan kewangan ni, maka kita boleh dapat hutang yang tidak terurus sebab kita belanja banyak sangat kan, banyak belanja berlebihan. So kita boleh dapat kebangkrapan. Lepas tu bila kita bankrupt, kita bergantung kepada orang lain. Okey, akhirnya rancangan kewangan ni adalah panduan untuk membantu kita mencapai sesuatu matlamat pada masa hadapan dengan mencatat setiap kemasukan dan keluaran hasil wang tersebut. Okey, contoh kalau kita dah buat catatan duit keluar masuk, setiap keluaran dan keluaran hasil wang kan. Jadi kita tak adalah belanja lebihan. Selain itu, kos pelaksanaan projek dan sumber kewangan. Okey, kos pelaksanaan tadi sama juga macam yang tadi yang diorang dah terangkan. Dia dalam modal kerja ada daripada unit organisasi, unit pemasaran dan operasi. Di mana kos pelaksanaan ni kos pelaksanaan kos pelaksanaan untuk kegunaan iaitu aset tetap dan modal kerja. Dan kos yang perlu kita laksanakan dibahagi pula kepada sumber kewangan iaitu pinjaman, sewa beli, tunai dan aset tetap. Okey, contoh kat sini tanah dan pembangunan kita perlukan kos sebanyak RM10,000. Jadi kita telah membuat pinjaman sebanyak RM9,150 dan sewa beli sebanyak RM850. Dan total jumlah RM10,000 tu boleh dibahagikan. Okey, seperti yang dinyatakan, modal kerja dalam setahun, organisasi telah menanggung kos sebanyak RM30,534 dan pemasaran menanggung sebanyak RM1,450 dan bahagian operasi telah menanggung RM22,420.28. Manakala untuk peroperasi dan perbelanjaan menanggung sebanyak RM14,776 dan kecemasan sebanyak 11%, di mana dikutip daripada KWSP dan SOCSO. Jadi jumlah sebanyak itu kita boleh mengambil ataupun meminjam daripada pihak yang tertentu. Bagi sumber pembiayaan, kami syarikat di lokal telah meminjam sebanyak RM20,000 daripada syarikat MARA untuk dijadikan modal. Dan seterusnya, kami berlima rakan kongsi telah mengeluarkan setiap seorang sebanyak RM250 untuk modal secara tunai. Jadi untuk 5 orang, kami telah mendapat modal sebanyak RM1,250 untuk jadikan modal kerja. Bagi jangkaan jualan di lokal Sdn Bhd, bermula bulan 1 hingga bulan 12 sangat meningkat dan jumlah tahunan tahun 1 hingga tahun 3 juga sangat meningkat dan memuaskan. Seterusnya bagi jangkaan pembelian,
daripada bulan 1 hingga 12 juga meningkat, tetapi berbeza daripada jangkaan jualan kerana ada sedikit pengurangan di setiap bulan. Jadi jumlah tahun 1 hingga tahun 3 tetap memuaskan. Okey, seterusnya kita ke penyata pendapatan 3 tahun. Pendapatan 3 tahun sangat meningkat daripada tahun pertama hingga tahun ketiga. Yang kita untung kasa kita bernilai RM35,600. Pada tahun ketiga kita mencapai hampir RM142,400. Jadi telah ditolak kepada pembelanjaan, maka jumlah keuntungan bersih kita adalah RM20,524 dan ditolak dengan tag ialah 3%, dan keuntungan bersih selepas tag ialah RM19,908.28 bersamaan dengan untung tag terkumpul. Akhirnya, kesimpulan daripada rancangan perniagaan kami ini adalah kita akan lebih yakin terhadap apa yang kita lakukan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Okey, kita perlulah yakin untuk membuat sesuatu perkara. Macam perniagaan ni kita kena, walaupun tak ada customer tak apa, kita yakin je kita boleh buat. InsyaAllah kita akan berjaya. Seterusnya, kita perlu lebih berhati-hati dalam melancarkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang hendak dijual dalam pasaran. Kenapa? Sebab sekarang ni dah ramai orang buat perniagaan kan. So kita kena berhati-hati. Ada yang ori, ada yang tak, ada yang palsu dan macam-macam jenis orang. Ada yang dengki, semua ada sekarang ni. So untuk kita punya produk perkhidmatan untuk dijual pasaran agak sekarang ni agak tipis jugalah. Jadi kita perlu berusaha dengan sebaik mungkin. Okey, jadi yang terakhir ialah kita perlulah melihat idola kita dalam bidang tersebut. Contohnya kami di lokal Sdn Bhd ini mengidolakan Chef Wan, iaitu chef yang terkenal di Malaysia. Jadi dengan semangat yang beliau tunjukkan, maka kami ingin mengikut jejak langkah beliau. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.